Yang kedelapan, ialah muka surat 178. Yang kedelapan, syekh itu mestilah mengetahui kandungan kitab dan sunnah. Maksudnya dia tu mesti mengetahui ilmu syariat. Ini sebenarnya dia boleh termasuk daripada syarat-syarat yang sebelumnya. Jadi dia mesti tahu Quran dan sunnah. Kalau dalam perkataan Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi di bawah tu dia disebut man lam yahfazul Quran wa lam yaktubil hadis fala yasih an yuqtada bihi. Dekat sini disebut sikit la yuqtada bihi. Dia kata barang siapa yang tidak menghafaz Quran, maksudnya memelihara Quran, memelihara syariat, walam yaktubil hadis, dia tidak mengetahui langsung tentang hadis, fala yasih an yuqtada bihi, maka tiada sah untuk dia tu menjadi seorang syekh. Maksudnya seorang syekh tu mesti ada ilmu syariat. Itu maksud dia sebenarnya. Jadi seorang syekh tu mesti ada ilmu syariat. Seperti mana yang dah ditegaskan sebelum je, tuan-tuan, keperluan syariat yang perlu ada kepada guru tu bukanlah keperluan syariat seperti mujtahid, tidak. Sebab keperluan untuk menjadi seorang mujtahid tidak dipakai dalam mentarbiah hati. Ilmu zahir dia tak boleh untuk mentarbiah hati. Mentarbiah hati ni dia ada alat-alat yang lain. Jadi alat-alat yang lain tu nama dia ahwal, nama dia zauq, nama dia suluk, nama dia jazbah, nama dia fana, nama dia baqa. Jadi kalau itu alat-alat yang dah ada pada guru tadi tu, dia sudah layak untuk menjadi seorang syekh. Okey. Jadi itu pada syarat yang ke-8 ya. Yang itu nanti tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya dah simpulkan. Jadi walaupun disebutkan seseorang itu mesti menghafal Quran, ataupun dia kata menghafal Quran tu maksudnya ialah memelihara Quran, maksudnya ada ilmu syariat, tetapi ilmu syariat yang dikendaki itu setakat mana, itu saya dah simpulkan dah. Jadi setakat fardu ain, maksudnya yang melepaskan diri dia dan melepaskan murid-murid dia. Okey, kemudian masuk yang ke-9. Syekh itu mestilah bersifat adil dan takwa, sentiasa menjauhkan diri daripada berbagai-bagai dosa besar dan tidak pula dia larut dalam melakukan dosa kecil. Orang yang bersifat benar-benar takut kepada Allah sememangnya memandang dosa kecil termasuk kepada perkara-perkara yang dimakruhkan itu sebagai dosa-dosa besar belaka. Syekh Abu Talib Al-Makki menyebutkan wa kana saghair indal khaifin kabair. Wa kanat as-saghair, kata Syekh Abu Talib Al-Makki, adalah dosa-dosa kecil itu indal khaifin, di sisi orang-orang yang takut adalah besar. Dosa kecil itu di sisi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang khaifin, orang yang takut. Orang yang takut memandang dosa kecil itu adalah dosa besar. Jadi itu mesti ada pada perasaan seorang syekh. Syekh itu mesti dekat sini tuan-tuan, masuklah dalam perkataan yang saya sebut syurutus syekh. Dia kata apa tadi, ilmun sahih wa dhaqun sarih, nafidatul basuratul nafidah, kemudian al-halatul mardiyah. Halatul mardiyah inilah dia hal keadaan seorang syekh itu mesti menjauhi perkara-perkara yang mesti menjauhi perkara-perkara dosa, tidak loba kepada dunia dan tidak mengekali dosa kecil. Kalau terjatuh dalam dosa, mesti dia cepat-cepat bertobat dan mesti dia cepat-cepat takut. Dan dia mesti gerun dan mesti dia menjauhi dosa-dosa kecil, kerana dosa kecil di sisi dia itu adalah besar. Sebab tu kita dapati para masyayikh dia wara', zuhud dan berani. Dia orang tak mudah-mudah untuk mengalah dengan masalah dunia, dan mereka tak takut kalau dengan dunia mereka akan mati. Kalau tak ikut arus dunia mereka akan mati, dia tak takut. Itu pegangan seorang syekh. Jadi satu dekat sini dia kata halatul mardiyah, ataupun dia kata sifat seorang syekh tu tadi, dia mestilah bersifat adil dan takwa, sentiasa menjauhi diri daripada perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Okey, baik. Syarat yang ke-10. Syekh itu mestilah bersifat zuhud terhadap dunia, sukakan akhirat, melazimi dengan amal ibadat yang muakkad dan sangat dituntut oleh Allah supaya dilakukan, sama ada disunatkan, apatah lagi yang diwajibkan. Melazimkan diri mengamalkan zikir-zikir ma'thur, melazimkan hati bergantung kepada Allah dan muraqabah kepadanya. Baik. Dia kata dekat sini digambarkan perihal syekh itu mestilah orang yang bersifat zuhud. Zuhud ni tiada ragabah kepada dunia, memakai dunia sekadar qana', sekadar keperluan, dan dia tidak ragabah. Ragabah ni tidak berahi, cita-cita dia dalam dunia macam tak ada lah, macam tu. Macam dia tak berahi sangat dengan dunia ni. Kalau orang mungkin fikir pasal apa? Orang fikir pasal macam mana nak hidup ke depan, dia tak fikir macam tu. Orang fikir macam mana nak
nak rumah ke, nak perlu apa, rumah nak macam mana, nak besar ke apa, dia kadang dia tak fikir macam tu. Dia seolah-olah fikir dia besok nak kerja macam mana ni untuk Allah. Macam tu. Itu maknanya zuhud kepada dunia. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, jangan kita mudah bersangka buruk kepada masyayikh yang kadang-kadang rumahnya besar-besar. Ada ulama-ulama yang kaya raya, jangan kita mudah bersangka buruk. Walaupun ada ulama yang kaya raya yang terus rosak syahwat dia, suka kepada dunia, tapi bukan semua yang seperti itu. Jadi sebab tu kita dekat sini pakaian yang paling selamat adalah sangka baik kepada para ulama dan para aulia. Kita tengok. Okey, jadi syarat dia ialah zuhud. Jadi zuhud ni di dalam. Maksudnya di dalam dia buang, dekat luar tu kalau dia nak pakai dia pakailah. Dekat luar, dalam ni dia tak berharap kepada dunia. Jadi dekat luar kalau diperlukan rumah yang macam menara tadi untuk agama, dia buat, itu bukan bererti ternafi zuhud. Itu zuhud juga kerana zuhud itu di dalam. Okey. Sukakan akhirat, maksudnya syarat syekh itu mesti apa? Melazimi segala ibadah dan aurat dan zikir, dan juga mesti masuk kepada mesti selalu dalam muraqabah, disebut kat situ ya. Okey, saya habis